Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di Basri Bakar Channel. Jadi, perkongsian pada kali ini adalah mengenai kereta kawalan jauh. Sebenarnya kereta kawalan jauh ini merupakan salah satu tajuk dalam subjek RBT tahun 6 dalam standard kandungan reka bentuk produk elektromekanikal. Jadi di sini saya ada satu contoh projek ataupun set yang dibekalkan oleh pembekal sekolah. Macam ni dengan harga RM29. Jikalau nak beli sendiri di Shopee lebih kurang dalam RM21. Jadi dalam tajuk ni murid akan belajar mengenai elemen mekanikal, elektrik, elektronik, dan kalau kereta kawalan jauh ni melibatkan elemen mekanikal, motor dan juga gear. Jadi tanpa membuang masa, jom kita pasang kereta kawalan jauh. Okey, jadi set yang diterima daripada pembekal ni dah ada lengkap lah semua alatan, termasuk pemutar skru, kira plug and play lah. Cuma untuk kalau nak mudahkan urusan kita pasang, kita kena standby dengan satu penjala wayar dan juga kena ada bateri lah, of course. Jadi set ni bagus sebab dia dalam plastik macam ni. Jadi bila dah habis pasang, kita boleh buka semula dan simpan dalam plastik ni. Jadi mudah sahaja. Apa yang ada, pertama kita lihat dia ada berikan di sini ialah manual. Bolehlah rujuk untuk pihak-pihak sekolah ataupun siapa nak pasang, boleh rujuk manual yang diberikan. Jadi manual saya letak tepi. Pertama kita ada rangka kereta. Okey, ni rangka kereta. Dia dalam bentuk papan nipis kayu. Kemudian kita ada juga papan untuk alat kawalan jauh dia di sini. Kemudian diberikan juga adalah lihat di sini kita ada double sided tape. Warna putih ni double sided tape. Di sini double sided tape. Kemudian dalam ni dia ada gandar, dua gandar. Okey, seterusnya diberikan juga ialah pemutar skru, mata bunga. Okey, mata Philip. Kemudian dia berikan di sini ada dua button untuk kita gunakan bersama alat kawalan jauh. Kemudian ada gear untuk gandar dan juga ada gear untuk motor. Okey, ni gear untuk motor. Okey, gear untuk motor, gear untuk gandar. Kemudian tuang di sini. Dia ada juga bagi satu heat sink pipe. Yang ni untuk kemasan kepada wayar. Tapi boleh optional lah nak guna tak nak guna. Ada 2, 4, 6 heat sink. Kemudian diberikan juga bolt dan nut. Ada 2 bolt dan nut, 2 pasang bolt dan nut di situ. Kemudian ada yang warna orange ataupun kuning ni adalah penahan untuk gandar. Semua dalam satu plastik. Seterusnya diberikan juga 2 pemegang bateri. Ni ada 2 pemegang bateri. 2 pemegang bateri yang mana wayar ni dah siap jalur, dah siap jalurkan. Ada 4 roda. So di sini. Okey, ada 4 roda. Seterusnya ada 2 antena. Ada 2 jenis antena. Okey, untuk kesesuaiannya yang lurus macam ni antena untuk pemancar, iaitu remote lah. Saya letak sini satu. Yang ada bentuk L macam ni, ini adalah antena untuk di kereta. Okey, antena untuk di kereta kita letak sini lah. Jadi 2 jenis antena. Kemudian diberikan juga kabel tie. Ada berapa kabel tie? Ada 4 kabel tie untuk ikatkan beberapa barangan di situ. Kita buat kemasan. Ada kabel tie, 4 kabel tie. Okey, ada 2 board. Ada 2 board. Okey, pertama ada board yang ada dengan 5 wayar ni, termasuk 1 wayar untuk antena. Yang ni adalah board untuk di kereta ataupun kalau ikutkan dalam bahasa bukunya, papan penerima. Okey. Yang ni pula ada 1 board dengan ada butang. Okey, board dengan butang. Yang ni dinamakan papan pemancar. Yang akan dipasangkan bersama antena lah, antena penerima, antena pemancar.
Juga dibekalkan 2 wayar tambahan untuk motor, wayar positif, negatif ataupun merah hitam. Dan akhir sekali juga dibekalkan ialah motor 3V. Okey. Jadi saya letak sini. Ini adalah semua barangan untuk pemasangan lah kereta kawalan jauh. Okay, jadi perkara pertama boleh dilakukan ialah kita kemaskan semua alatan. Kita buka rangka kereta. Okay, kita buka rangka kereta. Senang saja, jangan risau, tak perlu patah. Jadi kalau dalam RBT tahun 6, murid perlu design sendiri reka bentuk rangka kereta ni. Itu lebih baguslah untuk membina lakaran dan juga bina sendiri rangka kereta menggunakan kotak. Cuma jikalau beli daripada pembekal ni, dia dah siap beri rangka kereta yang menggunakan kayu nipis ni. Cuma untuk akan datang, kalau cikgu nak guna semula komponen ni boleh. Baguslah set yang diterima ni, dia plug and play, boleh simpan dan guna untuk waktu akan datang. Okey. Jadi ni boleh simpan apa-apa nak buat pun boleh. Jadi bentuk rangka kereta ni sangat menarik. Ni bahagian yang ada macam muncung kecil ni adalah untuk di bahagian hadapan, yang mana kalau kita lihat manual yang disertakan ialah bahagian enjin ni ataupun motor ada di bahagian hadapan. Jadi perkara pertama, masukkan satu yang macam ni. Dia ada 2 pasang, kiri kanan tak ada masalah. Masuk daripada bawah. Satu, masuk daripada bawah. Tekankan. Okay, masuk macam tu. Bahagian atas, ini bahagian bawah. Okey, sama juga di sebelahnya. Okey, kemaskan. Okey, siap bahagian bawah. Seterusnya bahagian untuk spoiler dia. Ni spoiler dia. Okey, nampak menarik. Rangka dah siap. Dah siap untuk rangka. Seterusnya kita nak buat pemasangan roda dan gandar. Ambil gandar dia ni, masukkan bahan yang orange ni, masukkan sedikit, lebih kurang macam tu. Kemudian masukkan roda, masukkan, tekan. Jadi benda orange ni kita boleh adjust supaya tak ada terlalu banyak clearance lah pada kawasan nak pasangkan gandar. Jadi jika di bahagian belakang tak perlu masukkan gear, kita hanya betul masukkan gandar macam tu. Kita masukkan benda orange ni. Yang penting sekali, benda orange ni jangan terlalu ketat macam ni. Roda dia ketat, kita boleh adjust sedikit. Dapatkan roda yang tak terlalu longgar dan tak terlalu ketat, boleh adjust lah bahagian orange ni. Ketat, longgarkan sedikit. Okey, masukkan semula satu lagi roda. Boleh uji semula. Kalau terlalu longgar ni, kita boleh adjust balik lah bahagian orange tu supaya dia masuk elok. Okey, macam tu. Okey. Okey, tak terlalu longgar dan smooth lah pergerakan. Seterusnya untuk tayar ataupun gandar di bahagian hadapan, sama juga. Masukkan satu bahagian orange di sini. Okey, bezanya kita akan masukkan siap-siap gear di sini. Okey, dari sebelah ni masuk perlahan. Sedikit ketat lah bahagian ni. Jadi kalau nak, boleh masukkan dulu apa nama dia, roda. Masukkan perlahan. Ketat sedikit bahagian ni sebab bahagian gear ni dia ketat. Hati-hati, gear ni boleh patah. Dengan pastikan buat dengan hati-hatilah. Jadi lepaskan ke sana. Okey. Dah masukkan komponen orange tu, penahan gandar ni. Jangan terlalu ketat. Kita boleh adjust. Okey, masukkan dia punya roda sebelah lagi dan siap. Okey, kita siap untuk pemasangan rangka. Seterusnya kita akan pasang bahagian motor. Jadi motor ni, motor yang dibekalkan dengan gear kecil ni, letak di sini, letakkan dia punya okey, letakkan dia punya gear
dan tekan ke bawah. Jadi pemasangan motor ni bahagian ada dia punya terminal untuk motor ni letak di bahagian menghadap atas. Jadi kita akan pasangkan dia punya soket ni lah. Ni cantik lah, dia siap dia punya soket untuk motor. Masukkan saja macam ni. Okey. Di sebelah sini pula masuk. Dia akan masuk. Dia akan pegang elok lah. Memang cantik pemotongan dia. Dan kita letakkan di situ. Okey. Nampaklah dia tu dah berkena. Okey, dengar bunyi. Pemusingan gear pun nampak smooth. Okey, kemudian kita ambil kabel tie. Ambil kabel tie satu. Kita masukkan daripada bahagian bawah macam ni. Yang bahagian ni kita letak dekat atas, masukkan daripada atas ke bawah. Macam tu. Kemudian bahagian bawah pastikan kabel tie ni tak kena gandar. Kalau tak nanti sangkut untuk pemusingan. Okey, tak, kemudian habiskan di situ. Okey, peringatan jangan letak kabel tie atas gandar. Nanti sangkut kita punya pemusingan gear ni lah, pemusingan tayar atau roda ni. Kemudian longgarkan semula. Okey, dan boleh kemaskan kabel tie. Okey. Okey, kemudian jika dah masuk okey, pemusingan pun tak sangkut, boleh kita potong kita punya kabel tie. Okey, selesai satu benda. Okey, jadi seterusnya apa yang perlu dibuat ialah kita nak pasang dia punya antena penerima, iaitu bahagian dan juga pemegang bateri lah. Jadi kita ambil antena penerima. Ni namanya antena penerima. Dia ada beberapa wayar, ada warna merah, hitam, kuning dan juga hijau. Jadi kita ambil semula double sided yang dibekalkan, lekatkan di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah macam tu. Jadi kita buka double sided. Okey, jangan risau. Benda ni plug and play. Jika nak guna balik untuk murid-murid yang lain ataupun tahun hadapan, buka semula elok, simpan semula dalam plastik. Okey, kita buka sebab kita nak jangkakan ruang, jadi kita pasangkan dulu pemegang bateri ni lah. Kita tahu ruang yang sesuai. Okey, sama juga buka double sided yang diberikan. Situ. Okey. Jadi kalau nak pasang belah kiri ataupun belah kanan pun boleh, tak ada masalah. Macam nak mudah tengok, kita pasang belah sini lah. Okey, pastikan jangan kena gear tu. Tak ada elok. Siap. Senang saja. Seterusnya pasangkan antena board papan penerima seperti itu. Okey, macam mana pun boleh, tak ada masalah. Pastikan kalau sebelah sini wayar untuk bateri, sebelah sini adalah wayar untuk board penerima. Okey, di situ. Okey, jadi siap sikit setakat tu. Kemudian kita nak pasang dia punya antena untuk kereta ataupun antena penerima. Jadi kita ambil antena yang bentuk L ni. Okey, jadi masukkan, kita akan pasang di bahagian sini lah, di bahagian lubang kecil. Ada satu lubang kecil dekat ujung ni untuk antena penerima. Jadi waktu ni kita akan gunakan kita punya bolt dan nut. Yang kecil tu tak tepi dulu, sampai tak tepi. Okey, jadi ambil bolt yang kecil ni. Okey, ada bolt dengan nut di bahagian bawah. Masukkan bolt ni, kalau saya dekatkan, masukkan bolt ni ke dalam antena tu macam tu. Okey, ini adalah antena daripada board. Ambil antena extension ataupun penyambung antena tu, letakkan di bahagian bawah dan kita pasang. Macam tu lah, lebih kurang. Sedikit sukalah ruang sempit. Ruang sempit ni kita boleh adjust betul-betul. Sekejap ya, sekejap betul-betul masuk. Dia kali kena cubalah.
tak. Kalau murid dia ada ramai boleh buat kerja kumpulan, lagi senang lah. Okey, macam tu. Kemudian ambil pemutar skru tu, ketatkan. Macam tu. Dan di bahagian bawah masukkan nut yang diberikan. Okey, ruang agak sempit, jadi kita cuba 2-3 kali lah. Tak apa, ambil masa sedikit. Tak elok-elok, tahan dengan tangan satu nut. Bahagian atas ni putarkan balik skru. Pastikan arah tu betul lah. Arah antena tu bentuk yang menarik lah, jangan sengit-sengit. Okey, ketatkan. Okay, arah yang cantik macam tu. Okey, setakat tu siap untuk pemasangan di kereta. Okey, langkah seterusnya kita nak pasang wayar dia, wayar di kereta. Okey, wayar di kereta ni ada 4 wayar, dan juga di pemegang bateri pun ada lagi 2 wayar. Mesti letak tepi dulu. Masuk balik. Baik. Di sini dah perlunya penjalur wayar untuk dapatkan wayar tak terlalu panjang. Macam ni dia dah bekalkan pemegang bateri ni dengan wayar dah siap berjalur. Mudah saja macam ni. Boleh sambung. Jadi kalau kita rasa tak nak terlalu panjang, kita boleh potong sedikit lah, terpulang. Kalau tak ada penjalur wayar pun boleh. Macam saya akan potong sedikit wayar ni. Sebab rasa wayar terlalu panjang, saya nak jalurkan sedikit semula. Okey. Okey. Jadi ada 4 jenis wayar. Wayar kuning dan hijau ni akan bertemu bersama wayar di motor. Merah hitam daripada board akan bertemu dengan bateri. Jadi ini kita sambung ni dulu. Yang wayar daripada board ni sebenarnya dia dah jalurkan dengan keadaan yang kalau boleh lihat pendek lah. Jadi kita boleh jalurkan sedikit untuk memudahkan pemasangan. Okay. Jika tiada penjalur wayar, boleh juga gunakan gunting, tapi hati-hatilah, nanti dia boleh terputus. Kalau murid buat, kalau budak-budak kecil buat, dia jalur tak puas hati, jalur sampai habis, nanti satu masalah juga. Jadi diberikan juga heatsink untuk kemasan kepada penyambungan ni. Jadi heatsink ni masukkan siap-siap. Masukkan heatsink ni siap-siap dalam. Boleh pusing-pusing dulu. Banyak cara sebenarnya sambungkan wayar ni. Boleh gunakan bongkah penyambung. Tapi kalau kita dah ada macam ni pun boleh guna bahan yang sedia ada lah. Bagi heatsink pipe ni sebenarnya kita kena gunakan api ataupun lighter, lilin untuk kita kecutkan heatsink ni. Tapi kalau nak keselamatan, tak perlulah. Jadi dah siapkan masuk heatsink tu. Wayar merah bertemu merah macam ni. Wayar merah bertemu merah. Ini cara tradisional lah untuk sambungkan wayar. Boleh juga gunakan bongkah penyambung untuk penyambungan lebih kemas. Kalau nak kekal, boleh guna solder untuk kekalkan dia punya penyambungan. Tapi jika untuk penyambungan sementara, boleh guna kaedah ni lah. Okey, seterusnya matikan. Ini cara saya buat lah. Dah pusing tu, matikan macam ni. Okey, sama juga untuk wayar hitam. Masukkan macam tu. Okey, kemudian lepaskan dan jadi biarkan ni dulu. Seterusnya kita nak gunakan wayar tambahan. Ini saya nak kemaskan sedikit. Kemasan dari wayar tambahan warna merah dan juga hitam. Jadi yang warna merah ni kita boleh temukan, tak kisahlah bahagian depan dan belakang, cuma akan beza nanti butang ni kita akan tekan sama ada sini sebelah ni untuk undur, yang ni untuk ke depan. Kalau kita terbalikkan wayar merah hitam ni, dia akan jadi terbalik je lah butang, tak ada masalah. Jadi di sini penjaluran wayar dah dibuat di sebelah bahagian. Jadi mudahnya bahagian ada jalur ni kita kemaskan, buat pemusingan, pusing-pusing je kemas, masukkan ke dalam motor. Okey. Boleh juga buat sebelum pasang motor pun boleh buat, tak ada masalah. Macam tu. Kemaskan macam tu, penyambungan jadilah. Masuk, pintal, pusing-pusing. Sekali lagi untuk wayar hitam pula.
Okay, masukkan sini. Kita pusing-pusing dahulu. Jadi dia dah tak berserabut di situ. Baru kita masukkan ke dalam bahagian motor. Okay, dah masuk macam tu. Pastikan wayar cukup panjang lah. Kepit dekat bahagian ni. Pusing. Ok, jadilah dapat macam tu. Pastikan dia tak terlalu longgar, dia ketat macam tu lah. Pusing. Hati-hati juga sebab terminal ni boleh patah. Jadi pastikan hati-hatilah. Ok, jadi wayar kuning dengan hijau ni boleh sambung dengan mana-mana wayar pun tak ada masalah. Cuma bezanya akan jadi terbalik ke depan dan belakang sahajalah. Jadi wayar ni pun macam saya cakap, dia panjang, saya akan potong sedikit. Tak potong pun tak ada masalah. Jadi jalur kat semula. Okay. Jadi kalau ikutkan buku teks panduan manual tu, dia akan bagi wayar kuning bersambung dengan wayar merah. Jadi wayar kuning ni pun, yang pada ni pun saya akan jalurkan sedikit supaya senang kita nak sambung. Okay, jadi masukkan sama juga heatsink tadi, masukkan dulu. Okay, jadi wayar ni boleh bertemu dan sebentar. Duduk. Kalau nak cantik, kita solder, dia akan kekal lah sambungan tu. Tapi kalau untuk sementara boleh sangat lah macam ni. Kaedah ni boleh sangat. Okey, matikan macam itu supaya dia bukan. Jadi apa yang perlu dilakukan sekarang ialah kita nak kemaskan wayar di tepi ni. Kita masukkan heatsink tu satu persatu. Kalau kita buat sebelah arah ke kiri, kita buat arah ke kiri semualah, senang. Situ kiri kita tutup dengan heatsink ni. Seelok-eloknya kalau nak kemasan, bakar heatsink ni dia akan kecut lah. Tapi kalau faktor keselamatan, kalau fikir faktor keselamatan, tak perlu bakar heatsink tu, hanya perlu kita kemaskan dengan kabel tie nanti. Okey, di sini, di sini sama juga wayar di sini. Untuk kemasan lah, kalau biar terbuka macam ni pun nanti risikonya bila bertemu dia punya wayar ataupun tembaga, nanti dia tak jadilah ataupun dia shorting. Okay, susun elok-elok macam tu dalam semua dalam keadaan sebaris. Kita akan kepit sekali dengan kabel tie bagi kemas macam tu. Masuk serentak semua. Jadi bolehlah kita guna kabel tie. Nak mudah, ambil kabel tie yang diberikan, tergelung, masukkan siap-siap satu arah dulu. Okey, lepas tu kita adjust semua wayar ni, susun elok-elok. Pastikan tembaga tu tak nampak keluar. Okey, macam tu lebih kurang lah. Okey, macam ni tembaga ni. Adjust lah, jangan bagi nampak tembaga tu. Proses kemasan lah. Okey, macam tu. Okay. Siap pemasangan di kereta kawalan jauh. Kita ada pemasangan antena, pemasangan board, bateri, dan bahagian bawah roda ganda dah siap. Okey, kemaskan tepi ni. Okey, jadi kita dah siap pemasangan kereta. Seterusnya kita akan buat pemasangan dia punya alat kawalan jauh. Jadi kalau ambil papan ni, dia bagi lubang kecil ni adalah untuk arah antena ke atas.
Jadi sama juga, ada double sided tape yang berbaki. Ambil double sided tape, letakkan di bawah ni elok, susun. Kemudian buka double sided. Okey, seterusnya lekatkan di bahagian sini elok lah. Okey, seterusnya nanti wayar hitam dan merah ni masukkan ke bahagian lubang kecil yang segi 4 tu untuk sambungan dengan pemegang bateri. Kita letak dulu bahagian ke belakang macam tu. Okey, jadi untuk pemasangan antena dia, ambil board ni letak bawah dulu. Okey, ambil bowl. Masukkan bowl ke dalam wayar antena tu. Masukkan sikit permukaan bawah macam ni. Masukkan ke bawah. Kemudian letakkan bowl tu, masukkan, tekan sedikit dahulu. Kalau dia dah diam, ambil pemutar skru tu, pusing perlahan-lahan, dia akan masuk. Okey, barulah kita adjust dia punya antena ke atas. Ketatkan kita punya bowl sampai dia kejap elok-elok lah. Okey, macam tu. Seterusnya baru ambil satu lagi nut kecil tadi, kemaskan di bahagian bawah. Okey, siap. Seterusnya kita nak pasang dia punya pemegang bateri. Ambil lagi double sided tape yang berbaki. Dekatkan di bahagian belakang pemegang bateri. Elok. Sama juga di sebelah sini. Ambil dia punya di sini, lekatkan, buka dan dekatkan di bahagian belakang board. Okey, jadi wayar tu agak sempit lah kalau boleh lihat. Jadi kita akan sambung wayar merah dengan merah, hitam dengan hitam. Jadi untuk penjaluran wayar yang pada board ni kita boleh jalurkan sedikit untuk memudahkan pemasangan. Jalur sedikit. Okey, jadi wayar daripada pemegang bateri pun kita boleh jalurkan lah. Kalau nak kemas, kita boleh pendekkan sedikit. Kalau tak nak jalur pun tak ada masalah. Di wayar merah akan bertemu merah. Sebelum tu kalau nak rasa kemas, kita boleh ambil dia punya heatsink yang berbaki tu, masuk siap-siap. Okay, baki lagi heatsink tu masuk siap-siap. Okay, jadi wayar merah bertemu wayar merah. Ruang dia agak sempit di sini. Kita boleh gunakan ruang di luar sajalah. Okey, rasa dah kemas, boleh kipak. Balikkan, sambil juga wayar hitam. Wayar hitam pun sama, pintalkan dia. Dan sembunyikan. Jadi ambil heatsink pipe tadi, sembunyikan wayar dia elok. Sama juga satu atas wayar merah. Sekali lagi kita akan ambil kabel tie untuk buat kemasan. Baki kabel tie tadi, kita gelungkan dia siap-siap. Masuk untuk kemasan je lah. Yang penting dia tak bertemu lah. Dua-dua wayar ni tak bertemu, merah hitam ni tak bertemu. Itu je yang penting. Okey, jadi kita kemaskan lah. Okey, bolehlah macam ni. Jadi siap pemasangan untuk alat kawalan jauh ataupun board
pemancar. Jadi ada satu lagi bahagian, satu lagi komponen. Masukkan saja dia punya butang ke atas macam tu. Butang, masukkan saja bahagian atas. Jadi kawalan dia adalah kawalan depan dan belakang, tak boleh kiri kanan. Jangan bagi murid tu main macam joystick di sini, jadi patah. Jadi untuk pengujian, kita boleh buat kemasan. Kita boleh pasang semula dia punya bateri. Okey, di bahagian sini pasang bateri. Okey, jadi siaplah pemasangan kita punya kereta kawalan jauh. Dah siap pasang bateri, jadi kita hanya perlu uji sekarang. Kita lihat jika kita letakkan bateri sudah dipasang dengan kutub yang betul, tekan butang macam ni. Sekarang butang ni untuk ke belakang, untuk ke depan. Dia macam tu lah. Kadang-kadang memang dia tak balance sebab pemberatan dia, keadaan tayar dia macam tu goyang. Yang penting pemasangan dia berjaya dan juga boleh buat pembentangan lah kepada dalam kelas untuk menerangkan elemen mekanikal yang digunakan, sensor frekuensi radio, motor, bekalan elektrik menggunakan bateri. Jadi setelah itu bolehlah kita main kereta kawalan jauh ni di luar kawasan dan lihat berapa jauh ia boleh dikawal. Dan peringatan penting, frekuensi yang digunakan antara board ni dengan kit yang lain mungkin sama. Jadi mungkin ada gangguan frekuensi menyebabkan nanti orang lain boleh kawal kereta orang lain. Jadi tak ada masalah lah. Jadi pastikan mereka berada dalam keadaan jauh antara satu sama lain untuk menguji kebersihan produk. Jadi selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.